ikuti siaran kita ni dan juga yang mana duduk hadir ke majlis ilmi kita ni, supaya kita mari tepat masa dan juga betul masa seperti mana hak kita pindah dan kita akan berjalan pada minggu hadapan ni. Jangan lupa deh, pukul 9 pagi sampai pada jam pukul 11 pagi. Lebih kurang gitulah insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من شرور من عادانا اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa mencurahkan rahmat dan nikmat kepada kita dan sentiasa menjaga dan inayah kita buat sepanjang masa kita hidup sampai pada hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang dapat curahkan rahmat nikmat pada kita sehingga kita dapat bersama dalam majlis ilmi kita pada hari ini. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, perjalanan kita seterusnya adalah kita masih lagi cara hubungan dengan bab zakat. Tajuk pokok yang mana ada sama kita dulu, yang mana kita tinggal semenjak Ramadan dulu tu, ialah hubungan dengan asnaf. Ia 8 asnaf yang terima zakat dan kita telah cara meredah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan hari ini insya-Allah kita masuk asnaf yang terakhir sekali, asnaf yang ke-8 daripada orang yang diterima zakat. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian. Di celah-celah yang mana kita duk belajar itu tu kita pakai muzakirah. Ada muzakirah. Hari ini alhamdulillah muzakirah kita atas jadi kitab dah. Tubik sebuah kitab yang mana rasanya ada sesama ikhwan akhwat bagi setengah tu. Maka alhamdulillah hari ini kita baca mengikut kitab ada sama kita ni. Kita tinggal muzakirah. Kerana muzakirah tu ada diperbaiki, ada kurang, ada sebagainya, maka kita iktimad di atas buku kita Syahadah ni. Alhamdulillah.
Dan di akhir ni saya akan cerita pula buku ni ada salah silap sikit sebanyak tu akan cerita di akhir ni. Macam mana harap tu pada ikhwan akhwat sekalian tu sebolehnya adalah patut milikilah buku ni setiap orang ada. Yang mana saya harap setiap orang kita dapat milik buku ni, kerana buku kita ni sebenarnya dia terkadang sekali tu baik cetak tak cetak yang kedua dah. Sekali cetak tak cetak yang kedua. Maka oleh itu untuk sebab tak lepas peluang tu bagi mereka yang tak dapat milik lagi tu, bolehlah milik tempat kita jual. Dan saya haraplah setiap ahli majlis ilmi tu tolong beli supaya kita dapat, sebab cetak buku ni pun ia makan modal juga. Kuasa kita tak pakat beli tu modal duk rendah situ, pak kita nak keluar buku pula tak ada. Sebab tu maknanya kalau lah kita pakat semua tu jadi kita cetak kita pakat beli, kita cetak pakat beli, jadi maknanya kita tu boleh keluar buku semua bagi ahli majlis ilmi kita ni insya-Allah. Dengan itu hari ni insya-Allah kita akan masuk asnaf yang ke-8 daripada asnaf orang yatim wa zakat, iaitu Ibnu Sabil. Dalam buku kita ni dalam muka 222. Muzakirah dulu tak pakai, tak tahu muka apa dulu dah. Tapi tajuk tu lah mungkin ada silap sikit sebanyak ataupun tukar sikit sebanyak mungkin ada. Dan dari ni pun je kena ada juga salah sikit sebanyak tu. Nanti akhir saya akan ceritakan salah sikit sebanyak insya-Allah. Baiklah, bagi mereka yang telah ada buku dah ni, muka 222, yang ke-8 ialah Ibnu Sabil. Orang yang boleh terima zakat Ibnu Sabil. Untuk yang pertama arti Ibnu Sabil. Kita nak ambil erti Ibnu Sabil tu mana gapo. Ibnu tu maknanya bahasa Arab, kalau Melayu kita kata biasanya Ibnu tu anak. Sabil tu jalan. Sabil tu jalan bahasa Arab. Kalau terima suku-suku tu kita becek tu betul Ibnu mana anak, Sabil nak jalan. Jadi kalau kita nak terjemah sekaligus tu jadi anak jalan lah. Gapo Ibnu Sabil anak jalan ni. Orang tak pasal dah anak jalan tu bukan anak jalan dak lah, makna lain. Bila kata Ibnu Sabil, arti Ibnu Sabil ialah orang yang musafir di dalam perjalanan dari satu negeri kepada satu negeri yang lain. Itu panggil Ibnu Sabil. Ialah orang yang musafir di dalam perjalanan, yang musafir perjalanannya dan tahan lagi dari satu negeri kepada satu negeri yang lain. Kita duduk sini kita pergi Mekah. Kita duduk Mekah tu pakai Ibnu Sabil kita tu. Kalaulah ada syarat-syarat yang ada bagi kita yang mana boleh kita tu terima zakatnya. Dan inilah kita nak caranya. Kita duduk satu negeri, pergi satu negeri, lepas tu kita putus modal. Itu maksudnya Ibnu Sabil tu. Itulah tarikh yang mana ada sama kita tu ambil pada Fiqhul Zakah juzuk 2 muka 670 lah. Ada bagi dua bahagian. Masalah Ibnu Sabil ni ada dua bahagian. Ada dua bahagian Ibnu Sabil ni. Yang pertama, orang yang musafir yang berasingan dari tanah airnya, yang mana tidak ada perbelanjaan yang mencukupi untuk dia kembali kepada negerinya. Ini satu jenis, satu bahagian Ibnu Sabil, ialah orang yang musafir. Orang musafir yang berasingan dari tanah air. Dia juga asing pada tanah air dia. Kita duduk di negeri Sia, kita pergi negeri Cina misalnya, dekat sikit. Mekah tu jauh, di negeri Cina misalnya. Yang mana tidak ada perbelanjaan yang mencukupi untuk dia kembali kepada negerinya. Pergi sampai sana, habis duit. Tak ada belanja nak tambah kereta kapal klik lagi. Habis belanja habis. Putus duit. ATM pun tak ada, duit pun tak ada. Kalau ada ATM tu duit dah lah ATM tu. Ni tak ada, putus duit. Nak tambah kereta klik tak boleh, tambah kapal tak boleh. Maka kita tu kata Ibnu Sabil, ini bahagian pertama. Ibnu Sabil bahagian pertama ni, bahagian ini boleh diberi zakat kepadanya. Dia. Ni hak boleh terima zakat ni. Inilah Ibnu Sabil, hak putus duit tengah jalan duk negeri orang yang mana dia tak cukup belanja maka bolehlah kita beri duit pada dia untuk
apa dia? Tambah kapal kereta untuk dia. Dan dia tak negeri ni, dia bukan saat ni kita sebut negeri besar. Negeri ni kalau lah kau dulu tu hak kecil-kecil pun negeri juga. Misalnya kita duduk negeri Taning. Hak nu negeri Nakhon Si Thammarat. Cawak lainnya Cangwak. Kalau dulu tu negeri dah lah dulu. Al-Balad. Jadi orang lega, mari sampai jalan habis duit. Tak mereka kata tak boleh rumah dia. Jadi orang biasa ni boleh kita beri zakat pada dia. Sebab dia putus duit perbelanjaan untuk nak tambah kereta klik ke tempat dia. Nah, hal ni kita misal hak dekat. Hak biasa negeri Sia, negeri Cina, negeri Malaysia, negeri Mekah, negeri apa tu, negeri hak besar-besar, hak jauh-jauh. Hak dekat pun seperti itu juga. Jadi dia putus perbelanjaan. Inilah bahagian pertama, orang yang musafir, yang berasingan di tanah air dia, lepas tu dia tak cukup belanja untuk nak tambah klik ke tempat dia. Bahagian ni boleh beri zakat. Yang kedua, orang yang sedang berada di dalam negerinya dan dia hendak memulai safarnya. Ini yang kedua. Panggil Ibn Sabi juga. Tapi masuk bagi kedua. Orang yang sedang berada di dalam negeri dia, duduk dalam negeri dia, duduk di jalan, di tani dan naga dia. Dan dia hendak memulai safarnya. Dia mula nak safir. Lagi Mekah. Mudah-mudah lah ni. Lagi Mekah. Dia. Jadi dia duduk negeri tapi dia nak bersafir. Maka panggil juga Ibn Sabi duduk dalam bahagian kedua. Bahagian ini tidak diberi zakat kepadanya. Tak boleh zakat. Dia nak pergi Mekah saya beri zakat lah. Kena beri sedekah biasa sudah lah. Bukan zakat tak lah. Dia lama kata dia nak pergi Mekah tak beri zakat dia. Tak. Dia bukan Ibn Sabi tak. Atas nama Ibn Sabi, bukan Ibn Sabi yang boleh terima zakat. Bahagian ini tidak diberi zakat kepadanya mengikut pendapat jumhur ulama. Ini kita mengikut pendapat jumhur ulama tak lah. Ramai-ramai tak kebanyakan ulama. Dan harus diberinya zakat, diberi kepada Ibn Sabi yang kedua ni harus diberi zakat mengikut pendapat Syafi'iyah. Sikit sini dalam kitab kita ni ia bertindai sikit dah. Ia silap tu. Ini di teknik ni. Adakah di teknik lek kita ataupun teknik lek orang PIM? Dia tindih huruf tu mereka ada kitab ni Syafi'iyah dia tergelar dengan syarat Ibn Sabil. Baik kira tengok tambah Syafi'iyah tu sikit lepas tu cerak. Dalam buku hak ada dah tu. Ni mungkin di orang PIM. Hak kita hantar pergi molek dah lepas tu mungkin orang PIM kat mana ya. Ya benda makhluk belaka benda ni. Ya boleh jadi silap lah. Bagi hak muzakirah dan molek-molek, muzakirah dulu dan molek-molek, tapi hak jadi kitab dah ni ya tindih huruf. Tu lebih kira. Jadi Ibn Sabi yang kedua ni ikut jumhur ulama tak boleh zakat. Ada mengikut pendapat setengah ulama dalam mazhab kita Syafi'i juga kata boleh juga. Masya-Allah. Dia mau pergi Mekah, tak boleh zakat dia mengikut pendapat setengah Syafi'iyah. Tu ya. Karena dibilir dia tu Ibn Sabil. Itulah yang dikatakan pada Fiqh Zakat juzuk 2 muka 675 dan Sahih Fiqh Sunnah juzuk 2 muka 74. Habislah kita untuk nak faham arti Ibn Sabil. Itulah Ibn Sabil. Bila kata Ibn Sabil, kita fahamlah itu dia Ibn Sabil mengikut tarikh yang ditarikhkan oleh para ulama kita rahimahumullah. Nuktah yang kedua, syarat Ibn Sabil. Syarat Ibn Sabil. Syarat Ibn Sabil, disyarat pada Ibn Sabil beberapa syarat. Syarat Ibn Sabil hak nak terima zakat ni. Maksud syarat Ibn Sabil ni, Ibn Sabil hak nak boleh terima zakat ni, ada syarat dianya. Apa dia? Yang pertama, hendaklah perjalanannya itu bukan maksiat. Malahan perjalanan taat atau perjalanan yang harus. Ini dia. Jadi Ibn Sabil hak kita nak beri zakat ke dia tu ialah hendaklah perjalanannya itu bukan maksiat. Perjalanan dia dentang dia tu bukan dentang tu maksiat dak. Lama dia dentang maksiat tak boleh. Dentang maksiat lah mana? Dia ada negeri Sia, dia negeri Cina.
Lepas tu nak pergi majudi negeri Cina. Tubik rumah tu niat pergi majudi. Ataupun pergi Kamboja. Dia tempat judi belakang tu. Tempat judi besar-besar. Pergi sampai sana, duit sama dia mau habis. Rapah dia mau habis. Tak ada gapo nak klik tak boleh. Boleh ke tak zakat dia? Tak boleh weh. Sebab apa? Sebab perjalanan dia gitu juga musiat dah. Tu juga pergi judi. Atau dia pergi zina dan sebagainya. Ikutlah. Jadi kalaulah perjalanan tu musiat, tak boleh weh zakat pada dia. Malahan perjalanan taat, bukan hak bolehnya dia, ialah perjalanan taat. Pergi untuk kerja taat. Kalau pergi Mekah, pergi buat umrah dan sebagainya, ikutlah. Itu taat belakang tu. Nah. Atau perjalanan yang harus, atau pergi jalan yang harus, pergi nak tontiau, pergi berjalan, pergi tengok suka-suka, hak tu tak apa harus benda tu. Bukan nak kita tengok masyarakat, kita tengok kejadian Tuhan dalam alam ni. Fasiru fil arfan zuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Jalanlah kami tengoklah mana akibah orang yang bohong-bohong atas bakit bohong atas tu lah mana akibah dia. Jadi kita pergi berjalan ni untuk benda harus boleh. Kita senak ke mana gitu ni, habis duit tu ni, lepas tu masuk dalam syarat yang pertama boleh kita terima zakat sebab perjalanan kita tu adalah harus. Nah, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, hendaklah dia seorang yang berhajat pada tempat yang dia berada itu dan tidak ada di tangannya harta yang boleh menyampai dia kepada negerinya walaupun dia kaya dengan harta yang ada di dalam negerinya. Hendaklah dia seorang yang berhajat pada tempat yang dia berada itu. Maknanya dia pergi sampai situ habis duit memang dia berhajat. Dia sangat berhajat. Kalau tak ada berhajat ke apa, tak nak wih dia, tak boleh wih dia. Dia berhajat. Dan tidak ada di tangannya harta yang boleh menyampai dia kepada negerinya. Tak ada di tangan dia tu harta, tak ada duit, dia boleh nak sampai klik ke negeri dia. Duit tambah kereta tak ada, tambah kapal tak ada klik. Maknanya dia berhajat lah tu. Ini syarat ni. Maknanya syarat dia tu adalah berhajat dan tidak ada kemampuan bagi dia untuk nak klik ke negeri. Maka boleh terima zakat ke dia. Walaupun dia kaya dengan harta yang ada di dalam negerinya. Walaupun negeri harta rumah dia kaya, tapi lah ni dia sesak, tak ada perkara dia ni. Rapah dia mau habis ataupun ci dengan dia mau. Dia boleh jadi kita dunia hari ni dunia ci. Dunia ci. Ambil barang duk tubuh habis kakak mah dengan duit apa ci lepas lagi. Duk berlaku supaya negeri sia duk berlaku pokok tang patik mari tang tiau tu naik taksi gi ci dan sebagainya lepas lagi ataupun sekali bunuh. Kalau lepas lagi hidup habis duit dia tu, maknanya kalau kena orang Islam yang mari berjalan untuk makan angin sebagainya, maknanya dia tu berhak terima zakat walaupun duk negeri dia tu kaya. Itu tak? Maknanya dia tak ada perkara. Tapi kalau lah dia tu ada habis duit tapi ATM ada, tak boleh duit dia. ATM dia tu dalam bank dia tu ada duit rumah dia tu, contohnya di tubuh dia tak ada, tapi ada ATM. ATM tu duit dah tu, berapa juta tak tahu tu. Tak boleh duit lah tu. Faham tak? Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ia tidak dapat mereka yang memberi hutang kepadanya pada tempat yang dia berada itu. Mengikut pendapat setengah ulama. Dan mengikut pendapat yang lain, bahawasanya tidak disyaratkan ia demikian. Ini syarat yang ketiga. Ia tidak dapat mereka yang memberi hutang kepadanya pada tempat yang dia berada tu. Tempat yang ada tempat butuh duit tu, tak ada orang boleh dia nak berhutang. Kalau masa ada situ orang-orang boleh dia tupu nak berhutang, tak boleh beri zakat dia sebab dia boleh berhutang. Dia boleh berhutang dia orang di situ untuk tambah kapal kelik, kita tak boleh zakat dah sebab dia ada tempat berhutang dah. Mengikut pendapat setengah ulama. Mengikut pendapat setengah ulama kata bila ada orang boleh berhutang tak boleh beri. Dan mengikut pendapat yang lain bahwasanya tidak disyaratkan demikian. Masalah luah ulama kita ni. Mengikut pendapat yang lain tak apa. Walaupun dia tak ada sign dia boleh berhutang, boleh juga beri zakat dia. Dia. Ini pendapat yang kedua. Kita jadi luah tak apalah. Dia boleh jadi boleh berhutang tapi takut pesing payah kira dan sebagainya. Jadi supaya tak boleh berhutang jugalah. Ikutlah
Pendek katanya ada dua pendapat. Itulah apa yang kita nakalkan daripada Fiqh Zakat juzuk 2 muka 178 dan Sahih Fiqh Sunnah juzuk 2 muka 74 dan kitab nama Al-Mursyid fi Zakat 121. Nah. Baiklah, itulah kaum muslimin muslimat, kita dapat tahu syarat bagi Ibn Sabil. Nuktah yang ketiga, qadar yang diberi kepada Ibn Sabil. Mana qadar zakat yang diberi kepada Ibn Sabil, tahu banyak mana dia. Nak banyak mana ke dia. Qadar kita nak beri zakat tu banyak mana. Kalau dia boleh terima zakat, banyak mana boleh beri dia. Katanya qadar zakat yang diberi kepadanya ialah mengikut qadar yang mencukupinya di dalam perjalanannya kepada tempat yang ditujunya. Itu dia. Yang nak klik rumah dia, kita boleh beri qadar hak boleh dia tu mencukupi dalam perjalanan dia. Jadi kalaulah kita duduk di jalan, kita pergi habis duit di Jepun, orang Jepun lebih zakat dia untuk tambah apa bakar, lepas tu tambah kata api, makan-makan ni sampai klik jalan. Banyak tu lah, banyak nak habis. Dia. Tak ada lebih pada tu lah. Qadar tu ya. Jadi perjalanan tambah kapal, makan-makan di tengah jalan dan sebagainya, hingga sampai ya boleh sampai ke rumah dia. Alhamdulillah. Itulah maknanya habuan zakat yang boleh diberi pada dia dan qadar tu dia boleh terima. Masya-Allah. Ini dia zakat. Zakat ni boleh pakai banyak perkara sungguh. Masya-Allah. Hidup sebab tu zakat ni Tuhan wajibkan zakat bukan tu umat-umat saja dak. Umat dulu pun wajib dah zakat. Zakat wajib dah dulu. Tu. Baiklah. Itulah nuktah yang ketiga. Nuktah yang keempat, gambaran Ibn Sabil pada masa sekarang. Gambaran Ibn Sabil pada masa sekarang. Jadi Nabi nampak gambaran Ibn Sabil pada masa sekarang lah, mana katik gambaran yang boleh kita nampak Ibn Sabil masalah ni. Masalah ni ada lagi Ibn Sabil. Ada lagi masalah ni Ibn Sabil. Boleh dia ada, dia tak ada. Tapi kalau tak ada, mungkin ada gambaran lain yang digambarkan oleh para ulama kita tentang Ibn Sabil. Mengikut pendapat setengah ulama bahawa Ibn Sabil pada masa sekarang tidak ada lagi. Mengikut setengah ulama kata sekarang tak ada Ibn Sabil. Kemudahan itu banyak. Jadi mengikut setengah ulama Ibn Sabil tak ada dah masa sekarang. Masya Allah. Kerana didapati berbagai-bagai kemudahan bagi seseorang untuk menyampainya pada hartanya melalui bank-bank dalam dunia ini. Kerana mengikut pendapat ni kata kemudahan banyaklah ni. Kemudahan banyaklah ni. Duk dana pun mudah, melalui bank-bank ni mudah. Terutama dia mau ada ATM, Visa dan sebagainya. Ikutlah gapo dia benda ni. Jadi dia boleh butai, boleh gapo dengan ATM dia tu banyak perkara kemudahan. Sebab tu dia kata tak ada dah Ibn Sabil lah ni. Jatuh dana pun ada kemudahan. Dengan telefon dengan gapo mudah-mudah berlaku lah ni. Tu je. Nampak tak? Ini mengikut setengah pendapat. Tetapi mengikut setengah pendapat bahawa gambaran Ibn Sabil pada masa sekarang masih ada. Mengikut pendapat setengah lagi kata tak. Ibn Sabil masih ada lagi lah ni. Bukan habis tak. Tu. Mungkin itu Ibn Sabil pada masa dulu gambarannya. Gambaran baru ada Ibn Sabil baru pula. Antara gambaran-gambaran Ibn Sabil pada masa sekarang ini mengikut setengah ulama nak menggambarkan pada kita kata ini Ibn Sabil hak pada masalah ni. Kalau Ibn Sabil putus duit tengah jalan tu tak ada dari situ, ada pisah lain pula. Lah mana katanya yang pertama, orang yang dibilangnya kaya tetapi tidak ada simpanannya dalam bank dan dia berada tempat yang jauh dari hartanya dan tidak sampai kepadanya kerana keadaan tertentu. Orang yang dibilangnya kaya, dia boleh jadi ini, mana supaya Ibn Sabil dulu juga ni. Jamanya gambaran daninya katanya orang yang dibilangnya kaya, orang ni kaya, dibilang kaya dia tu, duduk rumah kaya. Tetapi tidak ada simpanan dalam bank. Memang ada kaya tetapi tak tahu duit di bank.
Tak tahu duit lebih. Tak tahu rumah dia lah, batal dia lah, ikutlah. Sumak Kuluban mana, tanah mana, dia tak tahu lebih. Duit ada banyak sungguh. Tak tahu lebih. Dan dia pada tempat yang jauh daripada hartanya, apa yang kena pergi jauh? Supaya pergi negeri lain, habis duit. Nak ambil duit lebih pun tak boleh, dia tak tahu lebih. Nak hubung telefon pun, dia tak ada telefon. Ya ada kita ni bukan modem belaka fak kita ni pun. Ada tak erti buka telefon pun ada. Macam-macam. Kaya tapi tak anda buka telefon pun tak anda. Nak kecek telefon pun tak anda. Nak kecek pun ketar-ketar kecek telefon misalnya. Dia. Tak kerti nak kecek. Kaya. Jatuh 4 hari habis duit. Mana Ibn Sabil ada tu. Dan dia berada di tempat yang jauh daripada hartanya dan dia tidak sampai pada tahap pada kata dia tu. Kerana keadaan tertentu. Nak hubung orang tak boleh. Nak kecek pun tak boleh. Jatuh negeri Cina. Kecek Cina tak royak demo tak kerti. Gitu turun. Kapal tu naik taksi, buat lari dengan taksi. Ambil duit habis. Kecek Cina tak boleh. Buat apa tak boleh. Patah apa? Pergi jumpa dengan orang Islam mana masjid. Royak tak kerti. Duit pun habis. Duit ada ngati rumah tu. Kaya rumah tapi tu pun tak ada perkara dah. Kecek tak kerti, pun tak kerti. Boleh beri zakat dia. Mana gambaran masih ada. Bukan tak ada. Ibn Sabil pada sekarang ni. Boleh hadir tak kata? Boleh hadir. Dunia cil lah ni, lebih ingat ni. Kaya kedai biasa mana pun, mai kepung dia mau panggil kereta gapo kepik. Ada. Ambil pakan tuah lah dan sebagainya. Macam-macam. Itu adalah gambaran pertama. Yang kedua, orang-orang yang terpaksa meninggalkan bumi fitrahnya. Orang ini terpaksa tinggal bumi fitrah dia. Bumi tumpah darah dia. Terpaksa tinggal. Dan meninggalkan harta-harta miliknya. Rumah dia ada harta milik. Dengan kebun, dengan getah, dengan apa ada. Tapi dia terpaksa tinggal negeri. Kerana tekanan dan desakan atau desakan dari penjajah atau pemerintah-pemerintah kafir. Ni. Dia terpaksa kalau tekan daripada pak kafir, penjajah-jajah negeri dia dan sebagainya, terpaksa dia tu kena tubik negeri luar negeri. Tinggal getah-getah rumah dia ni. Kaya getah pun buat gitu pun saja ya. Untuk keselamatan diri dia dan iman dia tu. Yang mana mereka terdiri pada ahli khair wassalah, puak ni puak molek-molek belaka. Daripada puak ahli ilmi, pada ulama-ulama dan sebagainya, tapi terpaksa kena tubik pada negeri. Harta ada. Dan mereka hidup berjauhan daripada hartanya, jauh pada harta. Sebab harta duduk negeri asal, dia kena pindah negeri lain. Tak ada harta perkara. Dia orang molek, orang jual dan sebagainya. Tapi terpaksa kena buat lari tubuh. Kerana tekan daripada penjajah, daripada kafir dan sebagainya. Dan tidak dapat berpekdah padanya. Harta ada tapi tak boleh pekdah apa. Maka ini rupa Ibn Sabil yang masih ada. Masih ada. Ahli Palestin ke, ahli mana ke, ikutlah mana-mana ahli yang mana dijajahkan negara mereka, mereka terpaksa kena buat lari diri dan sebagainya, kena tekan pada kafir, penjajah dan sebagainya, maka mereka berada di situ, dibila Ibn Sabil agar tepat tu boleh beri zakat pada dia. Masya Allah. Peluang banyak zakat ni boleh bantu orang-orang yang memerlu padanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka yang ada baginya harta tetapi dia tidak mampu mendapatinya walaupun dia berada di dalam negeri. Masalah Ibn Sabil yang negeri ni. Ada juga. Ini satu gambar. Dia kata ada Ibn Sabil seperti seorang yang ada baginya hutang di atas orang lain dan dia tiada kuasa mengambilnya dan tiada dapat sesuatu pun. Ada juga kita ni, boleh jadi. Mereka yang ada baginya harta, kita ada harta, duit kita ada, harta kita ada, tak boleh makan zakat lah nak kira tu. Tetapi dia tidak mampu dapat harta ada tapi tak boleh pakai harta tu. Sebab walaupun dia berada dalam negeri, tapi harta yang nak berguna tak boleh. Seperti seorang yang ada baginya hutang di atas orang lain.
Dia mau butai duit dia. Pakat butai duit dia. Mu 10,000, 20,000, 30,000. Kelang demo dan sebagainya. Butai-butai biasa tak bayar. Biasa tak bayar. Duit ada. Surat dari negeri. Duit dia tangan orang. Nak ambil tak boleh. Dia mahu tak bayar. Dan dia tak kuasa mengambilnya. Nak ambil tak kuasa. Oh, dia biar belakang butai duit dia tu misalnya. Pulang dengan demo. Dan tiada dapat sesuatu pun. Tak ada perkara. Dia orang tak ada duit. Duit ada pun tak ada. Pun tak ada. Jadi, ngikut pendapat setengah ulama ni, dibilang dia Ibn Sabil juga. Ibn Sabil. Nah. Itu yang ketiga. Itu gambaran Ibn Sabil pada masa sekarang. Yang keempat. Pelajar-pelajar yang bijak. Yang perlu dihantar belajar di luar negeri untuk takhassus dalam bidang ilmu yang tertentu demi untuk maslahat Islam dan umatnya. Bagi Ibn Sabil juga. Pelajar-pelajar yang bijak, budak tak bijak, pelajar bijak yang perlu dihantar belajar di luar negeri, perlu hantar yang mengaji di luar negeri, kan dia bijak ni untuk takhassus dalam bidang ilmu tertentu, untuk takhassus cepat dengan cepat dia. Dia takhassus bahagian kedoktoran, bahagian mata ke, bahagian telinga ke, bahagian penyakit gapo ke. Dia ni bijak. Ada. Kita boleh hantar ke ngaji luar negeri dia. Maka dibilang pada sini Ibn Sabil juga untuk beri modal dia mengaji luar negeri. Budak bijak pada sini ni. Ya ada puak aceriak ni. Puak bijak-bijak. Ada. Abqariyin. Puak Abqariyin, puak bijak-bijak. Demi untuk maslahat Islam dan umatnya. Hatta je demi untuk maslahat Islam. Boleh. Itu panggil Ibn Sabil. Ini mengikut gambaran yang digambarkan oleh setengah ulama ni. Masya Allah. Beda je kapak. Yang kelima, dikatakan Ibn Sabil juga, pamita sedekah di jalan-jalan raya. Ini boleh apa? Pamita sedekah di jalan-jalan raya. Yang mana tidak ada tempat kediamannya. Mereka boleh disifatkan dengan Ibn Sabil selain daripada sifat kemiskinan dan kefakiran. Demo ni boleh dua sifat lah. Puak-puak minta sedekah kat tepi-tepi jalan tu. Tepi jalan minta sedekah. Dia tak sampalai dan sebagainya. Pokok-bakok mana banyak lah. Jadi pak kita daripada minta sedekah. Kedai-kedai pagi dia minta sedekah dan sebagainya. Jadi Peminta sedekah di jalan-jalan raya yang mana tidak ada tempat kediamannya, tempat dia tak ada. Dia buah getok dan sebagainya. Kita alhamdulillah kita bagi nikmat banyak ada kita. Jadi rumah tak ada, dia minta sedekah. Mereka itu boleh disifatkan dengan Ibn Sabil selain daripada sifat kemiskinan dan kefakiran. Mereka ni maknanya belum pada sifat Ibn Sabil, mereka tu dah sifat sebagai miskin dah. Miskin dah, kita beri dia tu atas nama miskin satu dah, yang kedua atas nama Ibn Sabil, boleh juga Ibn Sabil. Kata orang ni pun boleh sifat juga dengan nama Ibn Sabil selain daripada dia tu dikatakan pakai miskin. Maknanya kita tengoklah sengoti je lagu tu dak. Ya terkadang juga pesen minta sedekah tu pesen orang ada tapi pesen tak cukup. Bila tak cukup tu dia miskin semua, miskin diri. Ada kata apa miskin diri. Nauzubillah min zalik. Miskin jiwa. Itu adalah yang kelima apa yang disifatkan Ibn Sabil. Yang keenam dikatakan Ibn Sabil juga ialah anak-anak buangan. Anak-anak buangan laki, anak orang tahu. Ia dibuang di jalan-jalan raya dan atau dalam tong sampah. Pasti anak tahu ke tak anak. Lu ni banyaklah. Anak tahu tong sampah, tak berjalan, tak diwakah-wakah. Mak tinggal lagi. Anak zina dan sebagainya. Tahu anak. Dia hidup-hidup situ. Terkadang ada mak apa isi zina juga. Dia tak sapa lagi tahap dia nak pandai belah anak dan sebagainya. Tahu anak situ. Pergi demo. Budak ni panggil bahasa Arab panggil al-laqit. Anak buangan. Anak buangan. Itu dalam bab fiqh kita ada bab suku. Satu bab dalam bab fiqh banyak bab al-laqit. Hubungan anak buangan. Jadi termasuk Ibn Sabil mengikut pendapat setengah ulama ni kata termasuk Ibn Sabil juga anak-anak buangan ialah al-laqit
yang dibuang di jalan-jalan raya, dak takut pergi jalan atau dalam tong sampah. Nauzubillah min zalik. Nah. Negeri Sian ni pun mereka tinggi juga ni. Anak buang ni, anak pesen buang ni, anak pesen tak ada pak ni, Sian ni dah ada neng kalau ada song gitu dah ni. Tinggi Sian ni. Mungkin mudah lah. Ni rakyat sangkum Sian lah ni. Nauzubillah min zalik. Dia ada tinggi. Dalam dunia lah, bukan dalam dunia ni. Nauzubillah min zalik. Kerana negeri Sian negeri terbuka, negeri siahah. Ada. Dia boleh je belaka, siahah belaka. Boleh anak tahu, ada anak tahu. Cuba dia tengok 2 tahun lepas dah lewat saja tu berapa nak peratus. Atau tak lewat dia. Hak jadi boleh catung tu. Faham bukan catung tu banyak lagi. Nauzubillah min zalik. Duduk dalam martabat tinggi-tinggi negeri Sian ni, masya-Allah, subhanallah, sungguhlah. Nauzubillah min zalik. Dia tak boleh pergi dah. Dia nak aman klik pada agama yang aman. Nak selamat kena klik pada agama selamat. Islam agama selamat, agama aman. Tak klik pada Islam, duduk lagu ni lah sampai kiamat. Rak berong lah, jamin boleh buh terah lah situ. Jadi, setelah kita klik pada Islam, duduk lagu ni lah. Mana-mana negara sekalipun. Tak klik pada agama selamat. Ternyata Islam, selamat, sejahtera, aman, duduk sini. Tambih ni, hancur. Jadi, percaya tak percaya, tengok apa yang berlaku. Itu dia. Baiklah, ini anak buangan masuk dalam Ibnu Sabil. Sekiranya dia tidak dimasukkan ke dalam bilangan Ibnu Sabil, maka dia dimasukkan ke dalam bilangan fuqara dan masakin. Kalau lah Ibnu Sabil kalau tak masuk dalam bilangan, ada anak buangan ni kalau tak masuk dalam bilangan Ibnu Sabil pun dia masuk bilangan fuqara masakin. Anak miskin tak ada kita gapo anak-anak buangan ni. Kerana fakir adalah orang yang berhajat, sama ada kecil atau besar. Fakir ni orang berhajat, kecil besar tu berhajat. Maka ni anak kecil dia berhajat. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian. Apa yang mana ada sama kita hari ini ialah asnaf yang ke-8, yang terakhir sekali bagi orang yang boleh terima zakat. Masya-Allah. Di 1 2 3 4 5 6 7 8 habislah. Dan rasanya jelas pada kita hubungan dengan orang pakai zakat dan juga hubungan dengan zakat yang mana kita bercara dulu itu alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, jadi setelah buku kita ni keluar mari zakat dan pelaksanaan ni, maka perkara ni adalah perkara yang buatan manusia belaka. Ia ada salah silap dan sebagainya. Ada kekurangan dan kecacatan. Maka untuk hari ini, bagi mereka yang mana ada buku ni, saya cuba nak royak tepat ada salah silap sikit sebanyak pada mau beki boleh-boleh. Hak ada buku hari ni. Hak tak ada hari ni tu, kau beki tu kat belakang. Dan mungkin ada lagi kesilapannya dari segi teknik pun ada silapnya. Supaya saat ni tu, dia tindai tu teknik dah tu. Kalimah Syafi'iyah tindai dengan syarat Ibnu Sabil. Siapa tak nampak kalimah Syafi'iyah? Hak kita lagi molek dah tapi mungkin daripada urung pim matmaah tindai ke mana tak tahulah ada tu hak muka 22 tu. Dan saya minta bila ada buku tu buka muka 31 dulu. Kita bagi boleh sikit dah. Muka 31 yang mana hak demo ikhwah yang mana ada tu. Dia bukan ia salah juga. Muka 31 mereka yang mana ada buku buka tengok di qadar yang wajib segantang hubungan zakat terah. Hubungan zakat terah. Katanya qadar yang wajib segantang itu mengikut timbangan kilo. Segatal beras terah mengikut timbangan kilonya ialah 2157 kilo. Nampak tak? 2157 kilo tu segatal. Jadi bengai lah orang tengok sini. Ya silap lana. Silap ni demo ada kitab tu akar 2 pas dia buat cuik itu. Koma. Ya ada arti lah koma dengan cuk tu. Ya silap di cuk tu hak sebenarnya 2 cuk 157. Tu. Jadi maknanya 2 kilo
cuk 157 gram. Betul? Bagi cuek sikit tu jadi 2157 kilo. Tu. Benar sikit je, bagi salah tu berat lah dah. Nah, nampak tak tu apa? Ada harga nah ingat, cuk dengan cuek tu, dengan koma sikit buat kekok tu ada erti dia. Betul? Kalau 2 cuk 157 maknanya 2 kilo, cuk 157 gram. Nah. Kalau ada cuek tu, koma tu mana 2000. Oh, segatai 2000 kilo bukan jelah. Nah, dia cakap-cakap. Oleh tu dia ada buku beki selalu. Di sini saya ingin penerangan sikit. Boleh jadi satunya silap juga dalam kita beri pengisi tu. Sebenarnya hubungan dengan kilo ni dia ada khilaf pendapat. Ada khilaf pendapat. Sampai 3 pendapat khilafnya. Pendapat pertama hasad ni lah, maknanya 2 kilo cuk 157. Ini adalah disebut dalam kitab Sahih Fiqhus Sunnah dalam juzuk 2 muka 83. Nah, ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua segatai itu ialah 2 cuk 176. Itu pendapat kedua. 2 cuk 176 kilo. Maknanya 2 kilo 1 cuk 176 ada gram. Maknanya 2 kilo 170 ni gram lah. Ini adalah disebut dalam kitab Daliluz Zakah bagi Muhammad bin Mu'id As-Salaf muka 34, dan juga dalam Daliluz Zakah bagi Adil Rashid Ghunaim muka 25, dan juga Fiqh Zakah bagi Yusuf Qardawi juzuk 2 Fiqh Zakah muka 2 juzuk 2 muka 942. Ini pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang ketiga segatai itu ialah 2 cuk 751. 2 cuk 751 maknanya 2 kilo 751 gram. Ini yang sebut dalam kitab Fiqh Islami bagi Wahbah Zuhaili juzuk 2 muka 911. Dan inilah dia dak pakar. Sebenarnya 3 ni kita tak akal belaka tu. Segi beramal mati. Kita pakarnya 3 kilo. 3 kilo. Tak ada apa, alhamdulillah. Sekarang ini maklumat pada kita. Jadi kita ada ilmu. 3 ni adalah pendapat ulama yang ambil pada sukatan yang hak mutamak sengotinya hubungan dengan qadar zakat fitrah ialah kilo. Arab panggil al-ki, maknanya sukatan. Sukatan mana? Sukatan hak masa Nabi. Sukatan masa Nabi. Ya sekarang nantilah kita akan beli kelik insya-Allah sukatan segatai tu ya ada sukatan tinggi gitu. Ya. Buah gandum masuk lagi, dia tak parah dak, dia pakai untuk mupur dia adalah penuh dia adalah. Itulah segatainya. Jadi semua sukatai hak sebut ni dia sukatai mengikut gandum. Ikut gandum. Benar? Itu dia. Jadi mengikut ulama kita mengatakan bahasanya hak kena kira sematinya ialah mengikut sukatai, bukan kilo dak. Bukan kilo dak. Sebab tu kita nak mudah sukatai tu payah nak kira. Pakai kilo. Kilo ni ya mungkin diri benda tu sahnya supaya silap sikit sebanyak 2.157 2.177 ni, ya tu mungkin di berat benda tu. Berat tu ada berat besin berat, gandum besin berat, gandum besin ringan tu. Ya mungkin situlah ya silap sikit sebanyak tu. Wa ala kulli hal alhamdulillah. 3 pendapat ni kita tak pakai belaka segi beramal kitanya. Kita pakai 3 kilo pakai ambil sterik mudah kira. Kira kerang-kerang tu payah, pakai 3 kilo lah mudah lah tu. Kalau dia mau ambil hak mana-mana satu pun okey belaka tu, boleh belaka. Kalau dia mau ihtiyat ambil pendapat yang ketiga, itulah pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama iaitu kita ambil 2 cuk 751 ataupun 3 kilo selalu dah pakai mudah. Dah, faham tu tak? Inilah maknanya dalam buku kita
Zakat ni dalam muka 31 tu tolong beki di cuk tu. Buat koma jangan jadi ribu. Cuk jadi 2 kilo. Kalau dah ada koma jadi 2000 kilo. Na'udzubillah min zalik. Bukan 2000 kilo dak. Seterusnya dia mau tengok pula muka 113. Muka 113 bagi ikhwan akhwat yang mana ada buku 113. Ya sikit ya, 113 segi hejaan. Kedai ronci, kedai pakaian. Dia pakaian tu ada buah hamzah tu bit atas pada alih tu buah hamzah tu bit dah. Tak ada apa sikit tu. Betul muka 157. Muka 157. Muka 157 ni pun bekan juga ni. Hubungan zakat mustaghilat. Hubungan zakat mustaghilat hasilnya yang kita dapat dari mustaghilat, kita ada kele, ada gapo, ada kele, ada musewa, ada kapal tubel, ada gapo tu, maknanya kena keluar zakatnya. Tengok dari muka 157 tu tak? Katanya pendapat setengah ulama yang lain bahawasanya dinilaikan zakat mustaghilat itu dengan zakat mata wang. Kena zakat mata wang dan dikeluarkan zakatnya pada waktu didapatinya. Bila kita boleh kita keluar zakat tu. Atau diterimanya daripada hasil pendapatannya sebanyak 25%. 25%. Kena tubik zakat 25%, dia 5%. Dalam kitab kita ni. Sini pun bekal juga ni. Siapa nak tubik 25%? Ini salah tak ada cuk sekor dia. 2 cuk 5 nah, bos cuk situ tu. Bukan 25 ada. 2 cuk 5%. Bukan 25% dak. Silap banyak tu, bukan mudah tu. Tu itu satu. Satu lebih kes itu boleh dah. Itu di muka 157. Lepas tu muka 222. 222. Saat ni kita ambil kidah ni. Okey, hak Syafi'iyah yang kita baca Ibn Sabil ni. Okey dah. Baku muka 244. 244. Dia akhir sikit dah. 244. Dalam jeruah kita tu, jeruah kita. Jeruah perak. Jeruah perak tu 20 dirham. 20 dirham. Sama dengan 595 gram. 20 dirham kena keluar zakat aja. Sung pun ada harga dah, duk tak payah tak ada harga, duk belakang ada harga. Sung tu. Dia duk tak payah tak ada harga tapi pada belakang ada harga. Ni 20 dirham. 20 dirham kena zakat dah. Dak 200 dirham tambah sung sekali lagi. Ni belakang tu. Tu di antara benda-benda yang silat-silat. Dan mungkin ada benda-benda yang silat lagi dan kita akan bagi tahu ke datang pula insya-Allah. Ini sekadar untuk hari ini, banyak ni dulu insya-Allah. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian hubungan dengan buku kita ni, dan saya haraplah pada ikhwan akhwat setia tu pakak tolong beli buku kita ni supaya kita ni dapat jalan ke terus dalam kita tu jalan ni buku-buku kita. Dan saya ingin juga sebagai pengalaman ataupun maklumat pada kita sekalian. Hubungan buku ni walaupun kita tak nak baca, walaupun kita tak kerti nak baca, kita kena beli juga. Paling kurangnya kita ingat tak anak-anak kita ni. Ya terkadang kita beli buku tu untuk kita ya. Kita ingat buku ni mudah-mudah ya ni. Tapi kita tak ingat anak kita tak kerti pada kita dak. Kita nak cadai benda tu. Kena cadai. Sebab tu buku, kalau buku halal-halal apa-apa kita beli, anak kita ada, cucu kita ada, boleh dia tu baca dan sebagainya. Itu satu. Yang keduanya, kalau kita beli ni walau kita tak baca, kita boleh beri pada orang lain jadi amal jariah kita. Jadi amal jariah kita. Dengan sebab kita waktu bik khairat tu, maknanya dah beli kita buat jariah. Bagi orang pandai baca, boleh dia beli yang panjang lagi sebagainya, amal jariah kita pula insya-Allah. Itulah kita sikit sebanyak untuk maklumat pada kita sekalian, dan itulah perjalanan kita hari ini hubungan dengan zakat, dan kita